Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Akila binti Rohaizat. Saya akan membentangkan tajuk yang telah diberikan iaitu Discuss the Concept of Student Properties According to Al-Ghazali. Bagi pengenalan, pendidikan merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menyelaraskan minda muda kepada ideologi sebuah negara. Di sini, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang Al-Ghazali. Nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Al-Ghazali kerana nama tempat kelahirannya iaitu Ghazalah yang terletak dekat pinggir bandar Tusi di dalam wilayah Khurasan Parsi dekat Iran. Imam Al-Ghazali ini merupakan tokoh Islam terkemuka dan mampu menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Al-Ghazali merupakan seorang pemikir Islam yang paling berpengaruh. Beliau juga merupakan seorang ahli fiqh, ahli logik, ahli teologi dan juga ahli falsafah. Dan beliau telah diberikan penghormatan dalam sejarah Islam dengan gelaran Hujjatul Islam iaitu bukti Islam. Sumbangannya banyak kepada pembaharuan intelektual pada abad ke-5 Islam iaitu beliau mengembangkan teori pendidikan yang berakar umbi dalam falsafahnya bertujuan untuk meningkatkan objektif prinsip pendidikan. Jadi saya akan menerangkan konsep sifat-sifat pelajar menurut Imam Al-Ghazali ini. Sifat pertama menurut Al-Ghazali ialah mengutamakan kesucian jiwa. Al-Ghazali dia menekankan kesucian jiwa dalam diri seorang pelajar bagi menuntut ilmu secara baik. Hati yang bersih dia dapat memahami ilmu yang disampaikan oleh guru, manakala hati yang tercemar dengan dosa boleh menggelapkan hati sebab sesuatu ilmu merupakan rahmat dan juga cahaya daripada Allah untuk mereka yang menuntut ilmu dengan ikhlas dan juga sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, baik atau buruk akhlak seseorang berpandukan jiwa dan manusia harus melakukan segala perbuatan terpuji dan mengelakkan keburukan bagi mendapat kesucian jiwa yang penuh. Sifat yang kedua ialah menghormati dan memuliakan guru. Guru merupakan seorang yang perlu para pelajar sanjungi dan juga hormati kerana mereka telah menyampaikan ilmu bagi menjadikan kita sebagai seorang insan yang berguna pada masa hadapan. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang murid haruslah menghormati gurunya dengan rendah hati dan mempunyai sifat kepribadian yang tinggi. Sebagai contohnya dekat sekolah, pelajar ni boleh menolong seorang guru ketika memerlukan bantuan, contohnya untuk membawa buku, tidak bersifat sombong dan mendoakan kesejahteraan guru tersebut. Ketika seorang pelajar ni dia berjumpa dengan guru, mereka hendaklah menyapakan guru tersebut sebagai salah satu tanda hormat serta sebagai tali penyambung silaturahim. Ali bin Muhammad Al-Ma'ruf telah menyatakan bahawa adab bertemu atau menemui guru terlebih dahulu perlulah memberi penghormatan dan juga ucapan salam. Menurut Al-Ghazali juga, jika kita ingin bertanya sesuatu soalan, perlulah meminta izin terlebih dahulu. Adab menyapa dengan guru adalah dengan meminta izin sebelum mengajukan sebarang pertanyaan soalan dan jangan mengajukan pertanyaan pada saat keadaan guru tersebut sedang risau dan juga mempunyai masalah. Seterusnya, sifat yang ketiga menurut Al-Ghazali ialah menjauhkan diri daripada mempelajari pelbagai mazhab. Sifat pelajar ialah menjauhkan diri daripada mempelajari pelbagai mazhab yang dapat menimbulkan kekacauan dan juga fitnah pada masa kini. Pada zaman ini, terdapat pelbagai spekulasi agama dan juga fitnah daripada pelbagai media yang sungguh mencabar dengan adanya media sosial dan juga multimedia yang boleh mempengaruhi pemikiran pelajar pada masa kini. Al-Ghazali telah memberikan amaran kepada pelajar supaya menahan diri pada dakwah yang mereka sendiri tak amalkan. Menurutnya, keharusan dan sebahagian ilmu menjadikan jalan ilmu yang lain. Contohnya, seorang pelajar harus belajar memilih satu guru dan tidak kepada banyak guru yang memiliki pelbagai pendapat dan juga mazhab yang berbeza kerana dia penting untuk seorang pelajar mendalami ilmu yang telah apa yang mereka pelajari. Menurut Imam Al-Ghazali juga, belajar daripada banyak guru tanpa memahami ilmu tersebut akan mengakibatkan kesalahan dari segi kefahaman yang akan mungkin menimbulkan kesesatan dalam diri pelajar tersebut. Sebagai contohnya, mempelajari ilmu-ilmu fiqh yang terdiri daripada pelbagai mazhab dan pentaksiran sangat tepat sebab banyak pendapat
dalam kitab tersebut dengan mazhab yang lain. Jadi dengan mempelajari mazhab satu demi satu akan meningkatkan pemahaman seorang murid menjadi utuh dan lengkap bagi mengamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Sifat pelajar yang keempat ialah menilai sifat dan juga memanfaatkan ilmu yang telah dipelajarinya. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa pelajar mesti mengetahui sebab-sebab yang dapat digunakan untuk mengetahui semulia-mulia ilmu ini. Seorang pelajar perlulah memahami kemuliaan dan juga memanfaatkan ilmu tentang kekuatan dan juga kepercayaan dalilnya. Sebagai contoh dapat dilihat melalui dua aspek iaitu ilmu agama dan juga ilmu perubatan. Pelajar yang serius harus mendapat pengetahuan tentang semua cabang sains sebab semua jenis ilmu adalah berkaitan dan juga saling berkait antara satu sama lain. Selain itu, setiap pelajar perlulah memiliki tujuan bagi mempelajari sesuatu ilmu dan dapat membezakan sejauh mana manfaat dan juga kemuliaan ke arah melaksanakan dan mengamalkannya pada setiap hari. Al-Ghazali juga dia menasihatkan pelajarnya supaya tidak menghentikan hubungan mereka dengan ilmu sastra kerana ia adalah sumber yang meningkatkan pengetahuan secara berterusan. Walau bagaimanapun, ilmu sebegini seharusnya dapat memelihara sifat hati dan juga membersihkan ego seorang pelajar tersebut. Sifat yang terakhir ialah memisahkan diri dengan hubungan luar dan fokus dalam mencari ilmu. Menurut Al-Ghazali, pelajar harus memisahkan diri mereka daripada hubungan urusan luar kerana ikatan ini akan menjauhkan fokus mereka dalam mencari ilmu. Ini boleh dikaitkan dengan konsep pendidikan pada masa kini di mana ia tidak sesuai dipraktikkan dan juga diamalkan. Seorang pelajar ditekankan untuk sentiasa fokus dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, namun tidak dilarang untuk menjauh dengan hubungan luar dan juga keluarga. Pemikiran Al-Ghazali tentang perkara ini adalah kurang sesuai diamalkan bagi pendidikan pada masa ini untuk mengurangkan pelajar dengan hubungan sosial sebab pelajar harus berani dalam menghadapi situasi dengan dunia luar. Jadi konsep tersebut adalah relevan pada hari ini kerana sikap ini akan menjadikan pelajar dapat belajar dengan baik dan tidak terganggu dengan urusan dunia luar. Walau bagaimanapun, matlamat utama pelajar dalam pencarian ilmu adalah pendalaman sempurna dalam diri yang paling dalam dekat dunia ni dan mendekatkan diri dengan Allah di akhirat daripada mencapai kedudukan tinggi atau perolehan harta dan kemasyhuran dekat dunia ni. Jadi kesimpulan daripada pembentangan ni, Al-Ghazali merupakan salah seorang tokoh besar dalam dunia intelektual Islam. Beliau ni dia mempunyai pemerhatian yang mendalam dalam bidang pendidikan. Sebagai seorang pelajar ni tak perlulah sombong kepada ilmu dan guru. Sebaliknya haruslah ikhlas dan juga taat dalam menuntut ilmu tersebut. Pelajar hendaklah mempelajari ilmu sedikit demi sedikit dan selalu mendahulukan ilmu yang paling penting serta perhatikan tujuan sebenar dalam mencari ilmu bagi meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ghazali juga dia menegaskan bahawa pendidikan ini sebagai salah satu proses yang mesti memimpin manusia ke arah kesedaran pencipta untuk mentaati segala perintahnya. Jadi konsep pelajar menurut Al-Ghazali ini ialah perlu mematuhi segala etika dan juga tata tertib dalam menuntut ilmu tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.